Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biyassir wa la tu'assir, bitammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi lagi dihormati Adinda Tuan Imam, Tuan Pengurusi, staf-staf pimpinan Surah Al-Aziz, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama-tama dan selamanya lah mari kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah kurnianya lah malam ni dapat kita berhimpun bersama-sama. Kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, majlis yang penuh keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan ianya berkekalan sehinggalah kita kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 32. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min indik fa'antir 'alaina hijaratan minas sama' awi'tina bi'azabin alim. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, asbabun nuzul turun ayat ni tuan-tuan bila mana ada seorang pemuda namanya An-Nadar Al-Harith. Dia ni daripada Bani Abu Addar. Jadi seorang pemuda yang berjaya dalam perniagaan, orang yang banyak merantau, dan dia sebabkan dia berniaga adalah dia banyak merantau sampailah ke tempat-tempat, kawasan-kawasan ataupun tempat negara-negara yang dikuasai atau diperintah oleh Rom dan Parsi. Jadi bila dia balik daripada merantau, satu hari bila dia balik daripada merantau, pimpinan kafir Quraisy pergi jumpa dengan dia ni. Dia kata, An-Nadar, sekarang ni Muhammad ni dia dah mula dia buat perangai. Dia dah menyebarkan dakwah, dia panggil dakwah lah. Kononnya bawa agama baru, sebarkan kepada penduduk Mekah. Habis dah, dia kata, kita ni habis, pecah belah habis dah, dia kata. Sedangkan sebelum kedatangan Muhammad ni, dia kata, kita hidup dalam keadaan rukun, aman dan damai. Disebabkan Muhammad ni lah, habis seluruh penduduk Mekah ni pecah belah. Dah macamnya parti, dah payah nak mangkah masa pilihan raya besok. Itu saya tambah lah tuan-tuan. Kata, kami dah cuba macam-macam cara dah nak hentikan perbuatan Muhammad ni. Kami dah suruh Utbah bin Rabi'ah pergi jumpa dia. Utbah bin Rabi'ah pun, dia kata, pun macam dah kena sihir dengan Muhammad, sebab dia ni pandai cakap. Lalu An-Nadar ni tuan-tuan sebagai anak muda rasa tercabar. Lalu apa dia buat? Yang pertama, setiap kali bila mana Nabi SAW sedang berdakwah, dia akan duduk depan Nabi SAW. Bukan duduk sebelah Nabi SAW, duduk sebelah Nabi. Lalu bila Nabi SAW bacakan ayat-ayat Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran, dia menyampuk. Dia kata, ni semua tak lain, bukan ada apa ni, dongeng macam itu. Aku kalau cerita macam Muhammad, dia kata, aku dengar lagi hebat orang Rom, orang Parsi cerita lagi hebat daripada Muhammad ni, dia kata. Tak ada apa dan bohongnya. Dia kata dongeng orang-orang dulu. Lepas tu dalam surah Al-Mutaffifin ayat 13, puak-puak kafir ni tuan, bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, iza tutla alaihim ayatuna, tutla ni kata ulama tafsir, baca berkali-kali.
ayat tu dibaca, bukan mereka ni makin lama dengar makin beriman, tak. Semakin lama mereka dengar qala asatirun awalin, mereka kata tak lain tak bukan hanyalah dongeng ataupun mitos semata-mata. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu Anda ni duduk sebelah Nabi SAW, dia sebut setiap kali Nabi SAW berdakwah dia akan buat itu. Tuan-tuan, bila dia buat macam tu, semakin lama semakin ramai pula orang datang dengan ceramah Nabi SAW, walaupun tak ada permit. Contoh ramai pula datang dengan ceramah Nabi SAW, tuan-tuan. Jadi dia kata tak jadi, dia kata kena tukar strategi. Apa cara pula dia buat? Dia kata orang datang ni nak dengar ni Muhammad baca syair, baca puisi. Kan Al-Quran ni tuan-tuan, sastra dia lain macam sikit. Sebab dia datang, dia bukan kalam Allah, kalam manusia tuan-tuan. Dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zaman mereka ni, zaman di Mekah ni zaman sastra. Tuan-tuan, seseorang tu tuan-tuan boleh jatuh reputasi, boleh jatuh maruah dia hanya digantungkan syair di dinding Kaabah. Tuan-tuan, cukup untuk mengaibkan seseorang. Mana hebat ketika itu zaman-zaman sastra ni. Jadi dia kata mungkin barangkali Muhammad ni dia baca tu, jadi orang seronok dengar. Tu yang orang nak dengar, tu yang orang berkerumun dengan dia tu. Akhirnya apa dia buat? Setiap kali Nabi SAW baca Al-Quran, dia bawa datang penyanyi-penyanyi dan kaki joget, orang-orang joget, perempuan-perempuan joget, duduk sebelah Nabi SAW, buat juga tuan-tuan, buat penyanyi lah, joget. Habis semua geng-geng basking dia bawa, yang geng-geng Bukit Bintang joget macam Michael Jackson, semua dia bawa tuan-tuan. Contoh gitulah kan. Habis dia bawa tuan-tuan, nak duduk sebelah Nabi SAW, kononnya nak menggagalkan dakwah Nabi SAW. Tapi yang kata tuan-tuan, Al-Quran ni semakin orang dengar semakin tertarik. Orang ni tuan-tuan, kalau betul-betul akal mereka sihat, mereka dengar Al-Quran, dapat pula puak-puak Arab ni tuan-tuan baca Quran macam baca novel. Mereka faham satu persatu tuan-tuan, baik tu memang mereka faham, tak payah nak tafsir, mereka faham dah. Jadi sebab tu mereka bila dengar Nabi SAW baca Quran, mereka makin tertarik. Tuan-tuan, An-Nada ni lupa tuan-tuan bahawa ketua-ketua mereka juga pun pergi sembunyi-sembunyi dengar Nabi SAW baca Quran. Tuan-tuan, satu hari Abu Jahal, Abu Sufyan dan juga Al-Akhnas bin Shuraik, 3 orang pemimpin, antara pemimpin Quraisy Quraisy di Mekah, pergi sebelum subuh, pergi rumah Nabi SAW. Seorang duduk bucu sini, seorang duduk bucu sini, seorang duduk bucu sini, dengar Nabi SAW baca Quran. Mereka tahu kebenaran Quran tuan-tuan, tapi sebabkan sombong dalam hati mereka, mereka duduk dengar Quran, duduk dengar Nabi SAW baca Quran. Bila masuk subuh tuan-tuan, mereka pun balik. Bila balik bertempung satu sama lain. Tuan-tuan, engkau buat apa? Engkau buat apa? Engkau masing-masing tu dia masing-masing. Sudahnya akhirnya sesama mengaku, dia kata sinilah aku datang ni pasal aku dengar Muhammad baca Quran, sedap betul baca tu. Lekor lah dengar kata tu. Tapi kita jangan cerita dengan orang lah, kita cerita sudah adik-adik sudah itu. Jangan cerita dengan orang kata. Macam mana nak halang? Akhirnya cara kedua pun tak berjaya. Tuan-tuan, tak berjaya. Akhirnya atas nasihat pimpinan KP Quraisy Mekah, dia keluar bersama dengan Uqbah bin Abu Mu'aid. Tuan-tuan, Uqbah bin Abu Mu'aid ni tuan-tuan, yang paling jahat di kalangan paling jahat. Tuan-tuan, ketika mana Nabi SAW sedang sujud di depan Kaabah, Abu Jahal mencabar di antara satu sama lain. Siapa berani longgok perut unta yang busuk di belakang Nabi SAW? Kau berani. Dia tunjuk dia. Tuan-tuan, Uqbah bin Abu Mu'aid tuan-tuan, dialah yang bertanggungjawab. Ambil perut unta yang busuk. Kebetulan 4 hari sebelum tu ada orang sembelih unta di tepi Kaabah. Ambil tuan-tuan perut unta yang busuk ni, longgok di belakang Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi SAW sedang sujud ketika itu, dan Nabi SAW tidak angkat kepala baginda yang mulia, tetap dalam keadaan sujud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kata, aku berada ketika mana kejadian tersebut, tapi aku tak mampu nak buat apa-apa sebab Islam lemah ketika itu. Sehinggalah ada orang beritahu pada Fatimah anak Nabi SAW, dia datang daripada rumah tuan-tuan, alihkan perut-perut unta yang busuk tu tuan-tuan. Barulah Nabi SAW angkat kepala baginda yang mulia daripada sujud. Dalam sirahnya Fatimah ni, sebelum dia balik, dia pergi tuju dulu pada Abu Jahal and the gang, maki rapat tuan-tuan. Nak cerita berani Fatimah ni tuan-tuan, berani walaupun budak lagi masa tu, maki Abu Jahal and the gang.
Dan habis mayang barulah Nabi SAW angkat tangan berdoa. Tuan-tuan, minta dengan Allah SWT, Allahumma alaika bi Quraisyin, ya Allah, hancurkan Quraisy. Tuan-tuan, sedangkan Nabi SAW daripada Quraisy. Nah, mana salah tak kalau nak doakan kehancuran bangsa sendiri? Tak salah. Tak salah, boleh Nabi SAW buat doakan kehancuran Quraisy, tapi dengan syarat melampau batas, kan? Ni baru lompat parti dah doa, jangan tuan-tuan. Contoh kan marah pula kan kita contoh. Allahu Akbar. Doa Allah SWT, Nabi SAW minta dengan Allah SWT, Allahumma alaika bi Quraisy. Kemudian sebut nama seorang-seorang, Allahumma alaika bi Abu Jahl, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, tuan-tuan, Al-Walid bin Mughirah, tuan-tuan, seorang-seorang sebut, termasuk tuan-tuan Utbah bin Abu Mu'aid. Kata riwayat ada seorang lagi, dia ada 7 orang, seorang tu aku lupa, tuan-tuan. Allahu Akbar. Nabi SAW doa. Ni ayat sebalik cerita ni, An-Nadar An-Nahari 2 orang dengan Abu Uqbah bin Abu Mu'aid lah pergi merantau, cari macam mana nak lawan Nabi SAW. Tuan-tuan, nak buat jahat ni tuan-tuan, kadang-kadang bukannya senang tuan-tuan, susah, macam-macam benda mikir nak buat jahat. Sedangkan kalau buat baik mudah ya. Contohlah kan, orang nak pergi kelab malam, tuan-tuan tengok pergi kelab malam kan, mana dia pakai lekeh-lekeh kan, dengan rambut dia kan pakai gel, kadang terpacak ni, cicak kalau muntah atas ni mengucap panjang, takut jatuh confirm mati kan. Rambut dengan minyak wangi dia, dengan kereta parking, dengan apa semua, bukan senang kan, nak pergi kelab malam, nak buat dosa bukan senang. Berbanding orang yang datang surau, yang datang surau tuan-tuan tengok pakaian tuan-tuan lebih kurang ya, kadang sudah lama tak pakai. Contoh pasal nak bagi nak cerita mudah, nak dapat pahala tu cerita kan. Allahu Akbar. Merantau, habis merantau, akhirnya dia jumpa seorang pendeta Yahudi di Yathrib, nama lama Madinah. Dia kata mudah ya, kau nak kalahkan Muhammad mudah, kau tanya 3 soalan, dia confirm dia tak ada jawab. Lalu dia ambil 3 soalan tu, dia bawa balik, lalu panggil penduduk Mekah keluar, tuan-tuan, duduk berhimpun di depan Kaabah. Ramai panggil ni tuan-tuan, nak buat debat perdana. Kononnya niat nak malukan Nabi SAW, panggil semua. Habis tu NTV7 panggil, Asrawani semua panggil keluar kan. Yang meniaga ni jangan cakap lah, meniaga akok, meniaga vape, semua dulu tu. Contohlah kan, orang buka booth meniaga tak. Akhirnya panggil Nabi SAW datang. Lalu dia kata, Muhammad, aku nak tanya kamu 3 soalan, kalau betul engkau ni Nabi. Kata Nabi SAW, silakan. Soalan pertama, kata dia, ceritakan kepada kami tentang sekumpulan pemuda yang melarikan diri demi untuk menyelamatkan akidah mereka. Jawab Nabi SAW, itulah dia Ashabul Kahfi. Lalu Nabi SAW bacakan daripada surah Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. 1. Yang kedua, ceritakan kepada kami raja yang mempunyai kuasa daripada timur sampai ke barat. Jawab Nabi SAW, itulah dia Iskandar Zulkarnain. Lalu dibacakan daripada surah Kahfi ayat 83 sehingga ayat 101. Senyap dah An-Nadar, merah padam dah muka, tinggal 1 je lagi. Lalu dia tanya pada Nabi SAW, ceritakan kepada kami tentang roh. Lalu jawab Nabi SAW, roh itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dibacakan daripada surah Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Dan bila mereka bertanyakan kepada kamu, ya Muhammad, tentang roh, beritahu, katakanlah roh itu adalah urusan Tuhanku dan kamu tidak diberikan ilmu, yakni berkenaan dengan roh, melainkan hanya sedikit saja. Tuan-tuan, merah padam muka Anda tuan-tuan. Balik gitu sedap. Dia ni pun ada orang yang antara yang berpengaruh di Madinah. Dia pengaruh dengan pengaruh lain. Masa tu tak ada TikTok. Dia balik tak tidur malam. Tak tidur malam, mikirkan kalah debat, fikir macam mana nak buat ni. Akhirnya tuan-tuan panggil sekali lagi. Kali ni dia cabar Nabi SAW. Dia panggil mubahalah. Lalu ayat surah Al-Anfal ayat 32 yang saya baca tadi. Bila dah ramai-ramai orang Mekah duduk depan Kaabah, lalu dia panggil Nabi SAW. Nabi SAW datang, lalu dia sebut,
Wa izqalu, ketika mana kafir Quraisy ini berkata, Allahumma in kana hadza huwal haqqa min indik, kalau benarlah Al-Quran yang kamu bacakan itu turun daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, fa'antir alaina hijaratan minas sama', turunkan hujan batu daripada langit menimpa kami. Cabar. Kalau betul kau benar, kau kata Quran itu datang daripada Allah SWT kan, Tuhan kau, tolong minta turunkan hujan batu daripada langit supaya menimpa kami. Kalau tidak pun, awi'tina bi'azabin alim, azab yang pedih, biar azab yang pedih turun menimpa kami. Kalau betul kau tu benar. Tuan-tuan, cabar. Mereka ni tuan-tuan bukan tak tahu kisah-kisah umat-umat terdahulu, sebab tu mereka berani cabar. Dan ini kiranya gamble lah, nasib. Kalau tak turun bala, makna kita menang. Ada kira gitu. Pasal terlalu malu. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lalu Allah SWT jawab cabaran An-Nadar Al-Haris ni dalam ayat 33. Dengan Allah SWT, wa ma kana Allahu liya'azzibahum wa anta fihim, tidaklah sekali-kali Allah SWT akan menurunkan bala sedangkan kamu berada di dalam di tengah-tengah mereka. Makna Nabi SAW duduk dalam dan di kalangan mereka, Allah SWT takkan turunkan bala. Tak turun bala. Allahu Akbar. Itu syarat pertama, Allah SWT tangguh bala, bukan tak turun, tangguh dulu. Sebab apa? Nabi SAW ada berada di tengah-tengah mereka. Para rasul, para anbiya, nabi-nabi alaihissalam ni berada di tengah-tengah masyarakat, Allah SWT takkan turunkan bala. Yang kedua, syarat tak turun bala, kata Allah SWT, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidak aku turunkan bala ataupun aku menyeksa kamu sedangkan ada di kalangan kamu ni masih lagi memohon keampunan daripada aku. Mana yastaghfirun ni beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, yang main-main. Allahu Akbar. Batu ada orang alim dalam kawasan ni, orang Allah Subhanahu wa taala akan tangguh bala. Walaupun kita tengok patut dah turun bala. Tapi sebab tu kita ingat, jangan pandang lekeh dengan orang-orang duduk surau, duduk masjid. Tuan, kadang-kadang orang setengah-setengah orang dia tak suka orang surau masjid. Semak aku tengok kan, tak apa kerja buat, tak ada kerja lain itu, memokak kerja tu kan. Tapi nak kahwin cari orang surau, tahlil cari orang surau, dia tak cari geng-geng joran, tak cari. Contoh lah, bukan orang sini, orang tempat lain kan. Tuan-tuan, jangan pandang ini. Sebab tu tuan-tuan, An-Nadar Al-Haris ni dan Uqbah bin Abu Mu'aid, tuan-tuan, mereka tidak mati di Mekah. Walaupun ketika itu Nabi SAW sudah berhijrah ke Madinah, kerana di Mekah ketika itu ada lagi orang Islam yang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka dimatikan? Allah SWT syahid mereka di Medan Badar. Medan Badar ni 150 km daripada Madinah, tuan-tuan. Siapa pernah pergi Medan Badar ni dia tahu lah. Medan perang Badar. Di situlah tuan-tuan, daripada 70 orang tawanan perang Badar ni tuan-tuan, An-Nadar Al-Haris dan Uqbah bin Abu Mu'aid ni, mereka dipancung kepala dia oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tuan-tuan, nah Madinah ada Nabi SAW, di Mekah ada orang Islam. Sebab tu nak turun sesuatu bala, tuan-tuan, Allah SWT akan tahan dulu, keluarkan dulu orang-orang yang baik-baik ni. Dan contoh macam mana kita tengok bagaimana yang berlaku kepada Nabi Lut alaihissalam. Tuan-tuan, Nabi Lut alaihissalam, tuan-tuan, ajak kaum dia beriman kepada Allah SWT, tuan-tuan. Sekor tak ikut. Saya sebut sekor lah, senang faham. Dan kaum dia ni tuan-tuan, kaum adalah manusia yang pertama mengamalkan LGBT. Saya pelik ni kadang-kadang LGBT, saya pun tak faham macam mana, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kambing. Kambing kan semua ada janggut, tapi tak pernah tersalah kan. Dia tahu cari mana jantan, mana betina. Kadang betina lagi panjang janggut daripada jantan. Ini manusia ni pelik, tuan. Allahu Akbar. Ni kaum yang pertama LGBT ni mengamalkan homoseksual. Tuan-tuan, mereka buat kerja homoseksual ni bukan sorok-sorok tepi jalan. Ni puak-puak ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, akhirnya sampai masa, saya ringkaskan cerita, Allah SWT nak terangkupkan bumi Sodom. 3 malaikat ditugaskan pergi
pergi warning Nabi Lut alaihissalam, tapi sebelum tu pergi dulu rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan sampai rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan, ketika tu Nabi Ibrahim tak tahu mereka ni adalah malaikat. Nabi Ibrahim alaihissalam bila tengok tetamu, tuan-tuan, jamu lah kan, duduk dan baik, tuan-tuan, siap bakar kambing bagai. Tengok-tengok bila kambing dah siap tak sentuh, alamak, ni bukan orang ni tu. Pasal kalau manusia tak tengah bakar tu tanya dah, lambat lagi ke bakar? Kan ayah asam ke tak ada ke? Kalau makan macam tu tak pernah sedap lah, kata contoh lah kan, tak, kalau manusia ini dah hidang pun tak makan. Kata Nabi Ibrahim AS, dia bukan manusia ni. Lalu jawab, tuan-tuan, dalam kitab, kalau kita buka kitab tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, 3 malaikat dia siapa? Jibril, Mikail, Israfil, menyerupai orang. Lalu sampaikan bercakap dengan Nabi Ibrahim AS, Yem, panggil Yem lah tak? Kami datang ni nak menyampaikan berita gembira, yang bini kau tu akan mengandung dan kau akan dapat anak, dan anak kau pun jadi Nabi macam kau juga. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS dengar berita tu gelak dia. Gelak, tapi gelak cara Nabi, tuan-tuan, bukan gelak cara kita gelak uduh tak. Gelak cara-cara Nabi. Pasal apa, tuan-tuan? Siti Sarah masa tu umur 90, tuan-tuan, nak mengandung apa? Habis Mak Jun telan nak suruh mengandung. Tu tanya mak-mak kat belakang tu, kalau umur 40 kalau mengandung pun Allahu hara tu, kejap minum air gula, macam penyakit tu. Tak, Allahu Akbar. Habis sampai tu, tuan, terus baru pergi cakap dengan Nabi Ibrahim AS, aku nak pergi jumpa saudara kamu Lut, kami nak memberi amaran kepada dia. Tuan-tuan, yang kata Nabi-Nabi AS ni, tuan-tuan, kata Nabi Ibrahim AS pada malaikat, berlemah lembutlah dengan mereka. Sebab tu kita semua tak boleh jadi Nabi, tuan-tuan, tak boleh, jauh kita ni kan. Kalau cuba kita tak, kau ganyang lebih sikit biar padan muka tu, kalau lama tu geram tu, mak kalau gitu tak, Nabi AS ni tak, berlemah lembutlah dengan mereka. Pergi rumah Nabi Lut kan, jumpa dulu anak dia 2 orang perempuan, tanya, abah kau ada rumah? Ada, kata, jom ikut pergi rumah. Tak ada orang yang tahu, tuan-tuan, tak ada orang yang tahu ada tetamu datang, tuan-tuan. Tapi macam mana orang kampung boleh tahu? Bini Nabi Lut pergi pecah lubang. Dia yang jadi SP pergi turun bawah, pergi turun jumpa orang kampung ni, rumah aku ada tetamu 3 orang baik macam Korea. Contoh, tuan-tuan, seronok, tuan-tuan, orang kampung tu datang ni, tuan-tuan, dalam keadaan bergembira. Kalau buka tafsir, dalam keadaan seronok, tak ada rasa malu, tak ada rasa hina, seronok, tuan-tuan. Malah mereka goyang pintu, mereka goyang tingkap, nak tengok, nak masuk juga. Nabi Lut alaihissalam ketika itu tak tahu yang datang ni malaikat. Bila buka pintu cakap, jangan bagi malu pada aku, ni tetamu aku. Kalau kau nak, aku ada anak 2 orang perempuan, aku nikahkan kau buat apa yang betul. Oi, tak nak, aku tu anak kau, aku tak nak tu yang dalam tu aku nak. Kan, tak dapat pun celak kain pun jadilah. Contoh tu saya tambah lah, tuan-tuan. Pasal keinginan tu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sehinggalah saya ringkaskan cerita Nabi Lut alaihissalam, Allah SWT perintahkan dalam surah Hijr, tuan-tuan, ayat 65, firman Allah SWT, fa'asri bi ahlika biqit'in minal lail, maka berjalanlah kamu dengan keluarga kamu, bi ahlika ni keluarga dan pengikut kamu. Tuan-tuan, tidak ada orang yang beriman ketika itu melainkan keluarga Nabi Lut alaihissalam sahaja. Itu pun bukan semua, bini dia tak beriman. Batu ni hujan lah, tuan-tuan, kan? Macam kita lah, kawan-kawan kadang dalam masyarakat tak, ada yang laki elok, muka warak, redup muka, tengok air muka jernih, dapat bini bapak jahat, kan? Kau cakap sepatah 10 patah dia jawab. Sudah tidur surau, manjang malas nak bergaduh, kan? Manjang lumpur kat surau, haji tidur kat surau, mulai dalam hati pada bergaduh bini. Contoh tak malas nak bergaduh dah tu bini jahat. Kadang bini baik, laki pula tak tahu arah. Bini itulah ambil anak sekolah, binilah beli barang, binilah masak, binilah kerja, laki pergi mancing, kan? Tuan, marah pula orang kaki pancing. Bukan semua tak, ni cerita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni Nabi-Nabi alaihissalam juga diuji, tuan-tuan. Nabi Nuh alaihissalam anak bini tak ikut, Nabi Lut alaihissalam bini tak ikut.
bini tak beriman kepada Allah SWT. Lalu kata Allah SWT, bawa maka berjalanlah kamu dengan keluarga kamu, itu pengikut yang beriman keluarga Nabi Lut AS saja. Tuan-tuan, bikit'in ni tuan-tuan sebahagian malam, maknanya dah lewat malam dah, maknanya kalau dalam ikut tafsir dah menjelang dan hampir subuh. Sebab kalau di awal malam takut bini tak tidur lagi kan, mana tahu bini tengah tengok ustaz ke, tengok Netflix tak tidur lagi kan, keluar-keluar rumah tahu pula cerita kan, contoh itulah. Jadi orang kampung pun kadang-kadang tak tidur lagi, jadi nak tak nak dia menjelang subuh. Menjelang subuh, sebab puak ni kalau subuh mentang bangun, jadi dah hujung-hujung dia baru tidur. Di masa itulah biqit'in ni keluar minal lail, sebahagian daripada malam, sebahagian lewat. Wa tabi'at barahum, dan ikutlah mereka daripada belakang. Minta Nabi Lut AS duduk di belakang, depan di keluarga dia. Wala yaltafit minkum ahad, jangan seorang pun toleh ke belakang. Walau apa pun terjadi, jangan toleh ke belakang. Jalanlah terus ke tempat yang dituju, yang diperintahkan. Tuan-tuan, Nabi Lut AS menuju ke Syam, katanya Palestin. Tuan-tuan, ketika itulah Jibril, tuan-tuan, kocak kota Sodom ni tuan-tuan, dengan sayap-sayap dia yang berjumlah 600 sayap. Tuan-tuan, ketika mana diangkat bumi Sodom ni tuan-tuan, kata ulama tafsir, malaikat di langit dengar kokokan ayam, mana rapatnya bumi Sodom tu diangkat sehingga ke langit. Sebelum diterbalikkan lalu dihempas sekuat-kuat tuan-tuan, jadilah laut mati yang kita tengok sekarang. Sebab tu ada hadis tuan-tuan melarang sebenarnya kalau kita pergi tempat-tempat bencana ni, tempat-tempat bala ni tuan-tuan tak lagi. Tapi lah kita nak sampai Jordan payah, tuan-tuan. Tiba-tiba dapat pergi Jordan, ambil gambar sudah. Lepas tu jalan dah pasal apa situ tuan-tuan, tak ada apa yang best. Lok mati tu lalap lambat dan pergi ambil gambar jalan dah habis itu. Dia tak berdosa tapi dia menyalahi sunnah. Sebab Nabi SAW bila lalu tempat bencana, tuan-tuan, Nabi SAW akan percepatkan langkah, cepatkan langkah. Jadi kita pergi ambil gambar balik lah, janganlah pergi buka tukar seluar pakai swimming trunk, bagi berenang berendam sebagainya, tak payahlah. Dan ada setengah tu pergi berendam, kita bagus tak kalau kaki kata-kata ni bagus berendam tu. Abah dia mana cerita nak apa, nak azab sesuatu tempat, Allah SWT akan keluarkan dulu Nabi-Nabi AS ni, orang-orang baik keluar dulu. Tuan-tuan, tak tahu tuan-tuan, bila mana saya pergi ke Palu, tuan-tuan ingat tak Palu tahun 2018 kemarin, bila berlakunya likuifaksi dan juga tsunami, ada satu kampung tu namanya Petobo. Tuan-tuan, Petobo ni ada 3 kampung combine. Tuan-tuan, kampung tu daripada bawah ditembak dengan lumpur, naik ke atas, lepas tu terlangkup jatuh balik, kampung tu jadi tinggi 10 meter. Semua dikambus dalam tu oleh lumpur tuan-tuan. Bila cek balik kampung tu tuan-tuan, ni geng-geng tabligh kalau masuk ni dihambat dengan parang. Minum arak, berjudi biasa. Yang beli tanah rumah-rumah kat situ kampung tu semua saudara mara dia orang. Tak ada orang luar, tak ada orang luar. Allahu Akbar. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu tuan-tuan, kelebihan istighfar ni banyak. Antara dia kalau kita tengok dalam surah Nuh, Nabi Nuh AS ni tuan-tuan, minta sebut dengan kaum dia, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan lalu aku berkata kepada mereka, astaghfiru, mohonlah keampunan kepada Tuhan yang mencipta kamu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan aku ni Maha Pengampun. Sebab ketika tu Nabi Nuh AS dan kaumnya sedang diuji dengan kemarau yang panjang. Jadi kata Nabi Nuh AS, marilah minta keampunan, mari kita berimanlah pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beriman. Tuan-tuan, Nabi Nuh AS ni satu Nabi yang cukup gigih. Tuan-tuan, berdakwah saja 950 tahun tuan-tuan. Kalau pergi berdakwah tu, kalau orang tak layan tak apa. Tuan-tuan tengok degilnya kaum ni tuan-tuan. Allah SWT cerita dalam surah Nuh ayat 7, tuan-tuan, ayat 7. Bila mana firman Allah SWT, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum, bila mana setiap kali aku seru mereka supaya mereka kembali kepada Allah SWT, beriman kepada Allah SWT, apa kaum Nabi Nuh buat? Ja'alu asabi'ahum fi azanihim, mereka ambil jari-jari mereka masuk dalam telinga depan Nabi Nuh AS. Tuan, tutup telinga tuan-tuan.
asabiahum, tuan-tuan, jari-jari mereka ni bukan kata sari, satu semua. Kita tutup telinga satu jari pun cukup dah. Dia ambil 5 jari tutup ni. Punya nak perli Nabi Nuh AS tak mau dengar dakwah Nabi SAW, dakwah Nabi Nuh AS. Tuan-tuan, ja'alu asabiahum fi azanihim, tutup telinga dia supaya tak boleh dengar apa yang Nabi Nuh cakap. Malah lebih teruk lagi, wastaqshaw siyabahum, ambil kain selangkut kepala. La ilaha illallah. Tuan-tuan, macam tu sekali depan Nabi Nuh AS mereka buat. Kalau saya lah tuan-tuan, Allahu Akbar, tak tahulah, tak ada dah dakwah, mampu lah kau. Contoh kalau saya kuliah ni kan, kalau saya kuliah ni, depan saya ni banyak main handphone daripada dengar kuliah, baik tutup kuliah lagi baik. Kan, kita buat tahlil ringkas, sekejap lagi ada minum malangnya ada. Ada. Baik kita minum kopi je. Sungguh kan nak ceramah apa kalau semua main handphone. Allahu Akbar. Tu tak boleh tidur lagi. Dia bukan surau ni lah, surau tempat lain. Nak dakwah apa, nak ceramah apa. Macam tu kan Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh AS ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Lalu kata Nabi Nuh, wa asarru wastakbaru istikbara, mereka terus-terus dalam keadaan sombong dan juga kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Umat Nabi Nuh ni tuan-tuan, mereka tak beriman kepada Nabi Nuh AS. Sebab apa? Sebab pengikut Nabi Nuh AS ni semua orang miskin. Mereka ni orang kaya-kaya. Apa kelas, apa standard aku nak ikut Nuh? Yang ikut Nuh pun semua miskin-miskin. Kan? Jadi aku ni orang kaya, orang aku ada kelas, takkan aku nak ikut dia orang, nak sombong kan? Sebab sombong ni lah mereka tak ikut dakwah Nabi Nuh AS. Mereka tak terima Nabi Nuh AS, dakwah Nabi Nuh AS. Tuan-tuan, sebab tu Nabi Nuh AS sebut, beritahu, mintalah keampunan dengan Allah SWT. Kalau kita istighfar kepada Allah SWT, apa yang Allah SWT akan bagi? Yursilis sama alaikum midrarah, Allah SWT akan turunkan hujan yang lebat. Dalam keadaan kemarau kan, kalau kita istighfar, tuan-tuan, ketika tu Nabi Nuh AS kata Allah SWT akan turunkan hujan yang lebat. Dan hujan yang lebat ni pula tuan-tuan, mestilah hujan yang bermanfaat. Sebab tu bila kata hujan, tuan-tuan, kalau lebat sangat kan payah agak, kadang tanah runtuh lah apa, payah agak kita nak kerja nak apa kan, masalah kan gitu. Jadi sebab tu bila doa, bila hujan lebat, bila hujan doa Allahumma sayyiban nafi'an, minta ya Allah jadikanlah hujan yang turun sebagai hujan yang bermanfaat. Nampak tuan-tuan, minta istighfar banyak-banyak, hujan akan turun. Yang pertama Allah SWT akan bagi. Yang kedua kata Allah SWT, wa yumdidkum bi amwal, Allah SWT akan perbanyakkan harta-harta kamu. Tuan-tuan, wa yumdidkum ni maknanya perbanyakkan harta. Mana harta ada dah, tapi Allah SWT banyakkan lagi harta kalau orang banyak beristighfar kepada Allah SWT ni. Kan, kereta ada dah kan, istighfar banyak-banyak, Allah SWT akan bagi kereta lagi. Sama ada kereta besar tambah kereta, ataupun kereta lagi besar kan. Rumah kalau kecil, istighfar banyak dapat rumah besar, ataupun beli rumah lain. Tuan, minta istighfar banyak-banyak, Allah SWT akan tambah lagi harta. Tuan, kalau anak ada dah, istighfar banyak-banyak akan tambah lagi anak. Anak-anak ni rezeki tuan-tuan. Istighfar banyak. Kalau bini dah ada bini je ni, segar mata tak? Dah ada bini, kemungkinan dua, sama ada tambah bini ataupun bini yang ada tu makin gemuk, macam terdarah kerja ni. Tuan, minta maaf ya gurau. Kan dia kata perhatikan nama ustaz ni celaka aku tak datang dah tu, ceramah lain nak kena tu. Allahu Akbar. Wa yaj'al lakum jannat wa banin. Tuan-tuan, tadi yang pertama hujan, yang kedua ditambah harta, yang ketiga anak. Tuan-tuan, akan Allah SWT akan bagi anak kalau orang tak ada anak. Tuan-tuan, sebab tu orang tak ada anak ni banyakkan istighfar pada Allah SWT. Tuan-tuan, dia tak ada anak ni lain tuan-tuan. Kita ada anak, kita boleh cakap. Kalau orang tak ada anak tu, nampak dia senyum tu, dalam hati gundah gelana tu, main tu. Sebab bila tak ada anak, dapatlah duduk dengan orang Melayu, macam-macam dia cakap. Pasal orang Melayu tahulah kan, tak ada anak pun cakap, ada anak pun cakap, ramai anak pun cakap, kahwin lambat pun cakap, tak kahwin pun cakap. Dan bila tak kahwin, dia kata tu tak laku lah tu, tak siapa nak dia tak tahulah tu bila tak kahwin. Bila kahwin cepat, cakap juga. Ni semua kaki mengawan ni tuan-tuan, mengawan dia kerja dia tu, dia kira. Allahu Akbar.
kan. Bila tak ada anak, dia kata tu salah seorang, pergi cek lah, ada masalah tu dia tu. Dia pandai tu. Bila anak ramai pun cakap juga, oh dia tu beranak macam tikus. Tak ada yang baik keluar daripada mulut tu. Allah payah tuan, ya Allah. Jadi kata Allah SWT beritahu, banyak istighfar, dapat anak, Allah SWT akan beri anak. Wa yaj'al lakum jannat, Allah SWT akan buatkan kepada kita kebun-kebun, makna rezeki bertambah. Bab makan, kebun-kebun ni banyak bab makan, banyak rezeki makan kita dapat. Kemudian wa yaj'al lakum anhar, dan juga akan dibuat sungai-sungai, makna dapat sumber air. Tuan, kan dulu kalau tamadun kalau kita tengok semua bermula di sungai-sungai. Tuan, air ni penting tuan. Tak ada air pun kita tahu betapa pentingnya air. Macam sekarang ni tuan-tuan, saudara kita yang berada di Palestin. Tuan-tuan, air ni disekat. Sekarang ni perang dah masuk 3 bulan. Air start bermula daripada 7 Oktober tu mereka dah sekat. Sebab air ni memang Israel kontrol tuan-tuan. Sebelum ni pun tuan-tuan, air ni dia biar, dia buka 3 hari, dia tutup 4 hari. Dia buka 2 hari, dia tutup lagi 3 hari. Dia ikut suka dia lah, dia nak kontrol, pasal dia kontrol air. Tuan-tuan bayangkan sekarang ni dia tutup air, langsung tak bagi. Malah bantuan-bantuan kemanusiaan yang masuk, mereka tak bagi masuk air-air bersih. Tak bagi masuk. Sebab tu sekarang ni penduduk Gaza tuan-tuan, mereka dapat air, bekalan air sehari, paling banyak mereka dapat pun 2 liter. 2 liter banyak mana tuan-tuan? Setakat orang Malaysia macam kita ni, 2 liter ni cebok tak lepas, kan? Cebok berak tak lepas 2 liter. Tapi itulah air yang diminum oleh orang-orang Gaza sekarang ni tuan. Sehari itulah maksimum yang mereka dapat. Allahu Akbar. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah tuan-tuan, Imam Hasan Al-Basri tuan-tuan, dia satu hari orang kampung datang jumpa dia, wahai tuan guru, kami ni susah, jadi apa yang perlu kami buat? Kata Imam Hasan Al-Basri, pergi balik istighfar banyak-banyak. Datang lagi satu pasangan, dia kata, wahai tuan guru, kami ni tak ada anak, apa yang patut kami buat? Pergi balik istighfar banyak-banyak. Pergi balik istighfar banyak. Ada seorang lagi datang, orang kampung lain datang, dia kata, kampung kami kemarau tuan guru, apa yang patut kami buat? Pergi balik istighfar. Anak-anak murid dia tengok, lalu tanya pada Imam Hasan Al-Basri, wahai tuan guru, tadi yang datang tu soalan semua lain-lain, kenapa jawapan sama? Kata Imam Hasan Al-Basri, aku mengambil daripada ayat surah Nuh ayat 11 hingga ayat 13. Pergi amalkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu dalam Ihya Ulumuddin tulisan Imam Ghazali rahimahullah taala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan jadikan jalan keluar dalam setiap kesulitan dalam hidup, dan jadikan setiap kesulitan menjadi kelapangan, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Besar tuan istighfar ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuma kadang-kadang kita ni lupa. Biasalah tuan-tuan, manusia ni biasalah, kalau tak buat dosa bukan manusia lemah. Lepas tu kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadi, demi zat aku, demi jiwa aku di dalam tangan. Kata Nabi SAW, laulam tuznibu, sekiranya kamu semua ni tak buat dosa, kita ni semua baik, warak belaka, tak buat dosa. Lalu kata Nabi SAW, la zahaballahu bikum, lalu Allah SWT akan matikan kita ni semua, matikan, hilangkan kita semua. Tuan-tuan, wala ja'a biqaumin yuznibun, dan jadikan, datangkan satu kaum yang lain dan mereka ni berdosa, fayastaghfirunallah, lalu mereka memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, fayaghfiru lahum, Allah SWT akan ampunkan dosa dia. Sebab tu nak cerita, manusia ni setiap orang mesti berdosa, paling tidak mesti buat dosa. Tuan-tuan, nak kata tadi tuan-tuan, macam mana pun buat dosa. Sebab tu tuan-tuan, bila tak ada orang buat dosa, Allah SWT akan hapuskan bagi pula kaum lain. Sebab apa? Inilah sifat, tak tunjuk sifat Allah SWT Maha Pengampun. Kalau tak ada orang buat dosa, macam mana nak tunjuk sifat Allah SWT Maha Pengampun? Bunyi azan. Azan ya? Baik. Baik tuan. Saya mohon izin pada jemaah untuk kita enjakkan sikit solat Isyak. Untuk saya habiskan sikit lagi, kemudian di ujung nanti saya akan update perkembangan terkini yang berlaku di Gaza, insyaAllah. Baik tuan.
Sebab disebut bila manusia ni tuan-tuan semua orang berdosa. Sebab tu tuan-tuan kadang-kadang sebab kita ni sampai leka, sampai kita kadang-kadang bukan kita sengaja, tapi kita rasa jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semayang supaya semayang kita tak macam dulu. Maksudnya makin jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir pun dah kurang. Kadang-kadang malam-malam surah Al-Mulk pun dah tak baca, dah mula dah. Dan malam Jumaat biasa baca Yasin, dan dah pun tak baca seorang-seorang kat rumah pun. Dah mula dah macam-macam sebab sibuk bab dunia ni. Kadang-kadang Allah SWT akan ingatkan kita melalui apa? Walanuzikannahum minal adzabil adnad. Tuan-tuan, surah As-Sajdah ayat 21. Allah SWT beritahu kita, sungguhnya kami rasakan kepada mereka sedikit daripada siksaan yang paling dekat. Makna azab ujian di dunia. Kadang-kadang Allah SWT uji kita kan, macam-macam benda lah ujian. Kadang accident, kadang kereta pecah, kadang macam-macam tuan, hilang duit macam-macam. Ketika tu jangan kita menyesal pula, jangan kita marah Tuhan pula. Kadang kita ni tuan, masa tengah syukur tak tanya pun kan, tak ingat pun Allah SWT. Tapi bila kena uji sikit, ya Allah kenapalah kau buat aku macam ni, oh sedap cakap tu kan, tak boleh macam tu. Makna Allah SWT sayang kita, uji kita sedikit dengan ujian di dunia. Sebelum kata Allah SWT, dunal azabil akbar, sebelum kamu balik menghadap aku besok, itu azab lagi besar, itu azab neraka. La'allahum yarji'un, supaya apa ujian tadi? Supaya kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT sambung, wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbi, dan siapakah yang lebih zalim daripada apabila diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan kami. Bila diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan yang mencipta mereka. Bi ayati rabbi ni tuan-tuan, bi ayati rabbi ni diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan ni, kata ulama maknanya tanda-tanda. Allah SWT beri kita kepada kita tanda-tanda, dan tanda-tanda tu kata ulama ada 6 ni tanda-tanda ni tuan-tuan, supaya kita balik ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, bila kita tengok alam ni, alam dunia kan, kita tengok dunia ni kan dengan penciptaan ni tuan-tuan, Allahu Akbar, dengan langit yang satu batang tiang pun tak ada tuan-tuan, tapi sekeping pun tak pernah jatuh atas dunia. Bulan, matahari, bumi bergerak seolah-olah macam ada landasan, tak pernah bertemu di antara satu sama lain. Sebab tu tuan-tuan, antara benda yang kita tengok dapat pahala ialah tengok alam semula jadi, tapi dengan syarat kena kaitkan dengan kebesaran Allah SWT. Sebab ada setengah tengok, ada yang setengah-tengah tengok keindahan alam ni tuan-tuan, kait pula beli nombor, tu lain cerita pula. Duduk tengok dengan bunyi burung 3 kali 3 4, wah sudah ada cai pula tuan-tuan. Lain nak pergi tu. Dia tak boleh kira tu. Sebab yang pertama, saya ringkas-ringkaskan, yang pertama tuan-tuan, bi ayati rabbi ni apa? Tanda dia apa saja? Yang pertama alam. Yang kedua kita sendiri. Penciptaan kita ni tuan-tuan terlalu unik. Tidak ada ahli sains yang paling cerdik boleh cipta manusia macam kita ni, dengan sistem perut, dengan sistem hati, limpa, pankreas, buah pinggang, jantung, paru-paru. Tuan-tuan tak boleh ikut. Mereka boleh buat artificial, tapi tak sama dengan ciptaan yang Allah SWT beri. Tak sama. Lepas tu dengan keadaan anggota badan kita ni tak elok dah tuan-tuan. Tuan-tuan tak pernah jumpa lagi orang hidung terbalik. Pernah jumpa hidung terbalik? Hidung terbalik ke atas, diam kita tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau hujan kan kena nyanyi tu. Tu pun kalau bersin panjang hingus kena muka tu, Allahu Akbar. Jadi penciptaan kita sendiri pun tuan-tuan adalah bi ayati rabbi, tentang tanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua. Yang ketiga, akal kita. Ni akal kita yang Allah SWT beri ni tuan-tuan, cukup hebat. Tuan-tuan, saya dah cerita dah bulan lepas bagaimana cerdiknya puak-puak Yahudi, ya. Tuan-tuan, Bani Israel, Allah SWT beri mereka kecerdikan, lalu mereka kontrol dunia walaupun mereka tak ramai. Tuan-tuan, di Palestin tu dia hanya 6.7 juta saja. Itu pun sudah mewakili 42% Yahudi di seluruh dunia, tapi mereka kontrol dunia. Tuan-tuan sebut badan dunia mana yang mereka tak pegang? WHO, World Bank, tuan-tuan, PBB tu pun mereka kontrol. Saya sebut tuan-tuan, PBB itulah Barua Yahudi, tuan-tuan, Barua Israel. Malah mereka ni tak ramai, tapi siapa nak jadi Presiden Amerika perlu menangi hati pelobi-pelobi Yahudi, tuan-tuan. Dipanggil American Israel Public Affair Committee, AIPAC. Dia ada keahlian hampir 100,000. Mereka yang kontrol, tentukan siapa boleh menang pilihan raya. Ni tahun ni ada pilihan raya ni Amerika. Katanya Donald Trump nak bertanding balik. Donald Trump ni tuan-tuan, Presiden Amerika yang paling Yahudi di kalangan paling Yahudi. Takkan dia boleh berani pindahkan kedutaan ibu negara Israel daripada Tel Aviv pindah ke Baitul Maqdis, tuan-tuan. Hebat ni Donald Trump. Dan Allah, pasal dia perlu dia apa? Pasal dia memang daripada kocik kayu. Jenis dia diajar tuan-tuan, stoking ni pakai sekali buang.
So dalam pun pakai sekali buang. Kita selagi ada getah, selagi tu sarung. Allah. Tuan-tuan, nak kata akal ni tuan-tuan, Allah bagi. Tuan-tuan, saya kalau tengok TV, kalau Astro tu, saya suka tengok channel CI, Crime Investigation. Saya suka tengok itu. Ustaz pun ada Astro. Lainnya aku malaikat, aku pun tengok TV kan. Dan ada satu channel tu saya suka tengok, dia panggil Blood Detective. Alamak, habis masuk? Boleh tambah Boleh. Main bola boleh tambah masuk ke tak? Dia panggil Blood Detective. Blood Detective ni tuan-tuan, darah tahun 1974 marin, dia boleh ambil sampel tu, dia boleh kaji, cari salah silah tu. Salah silah daripada datuk sampai anak apa semua, sampai cari siapa yang bunuh tuan. Hebat tak hebat tu? Saya sembang dengan geng-geng forensik. Dia kata, Ustaz, kalau kami tengok mayat tu, dia kata kami tengok lalat tu, kami tahu dah mayat tu hari keberapa. Kalau lalat ni hari ketiga, kalau lalat ni hari keempat, lalat tu dah tahu dah. Nampak? Hebat tak? Mana lalat hari keempat, dia takkan menyebut datang hari ketiga, tak ada, datang hari keempat saja. Dan lalat hari ketiga tak pergi hari keempat, tak ada, dia balik dah pergi tempat lain tak. Ni orang forensik nak cerita tentang akal manusia yang Allah SWT beri ni, hebat tak? Hebat. Mana Allah SWT lebih hebat daripada kita. Nak cerita gitu kan, supaya kita ambil iktibar. Baik, saya ringkaskan. Kemudian yang keempat, sejarah kehidupan. Sejarah ni tuan-tuan, tuan tengok sejarah macam mana berkembang tak berkembang. Dulu tuan-tuan, kalau cerita lah, tahun 75 makin kita cerita Al-Quran kan, boleh simpan dalam handphone kan, memang kena gelak duduk Tanjung Rambutan. Orang kata kita gila, handphone pun tak tahu. Dulu tahun tu telefon pun payah tuan-tuan. Kan, Quran, siapa sangka tuan-tuan Quran tu sebetebal tu boleh masuk dalam handphone. Sekarang ni tuan-tuan tengok, semua ada handphone, semua ada handphone, semua ada Quran dalam handphone, app semua ada, dengan baca ke tidak ya. Allahu Akbar. Ni sejarah kehidupan. Batu Adolf Hitler tuan-tuan, zaman dia memerintah dulu, masa tahun sebelum perang dunia kedua tuan, masa tengah dia buat facility tu, dia buat jalan raya ni tuan-tuan 4 lane di Jerman. Orang kata dia gila. Jumpa, bila dia cerita balik, dia kata aku ni, sebab kereta masa tu nak jumpa 3 minit sebiji, 3 minit sebiji, payah nak jumpa kereta. Tapi dia dah buat siap-siap 4 lane. Kemudian dia beritahu, dia kata ni, kita ni teknologi makin lama makin berkembang. Sekarang ni memang tak ada kereta, akan datang dah ada kereta, benda dah ada siap-siap kan mudah. Allahu Akbar. Pemikiran dia. Dan mana sejarah kehidupan ni makin lama makin maju, makin lama makin maju, makin lama makin maju. Kemudian yang kelima, musibah dan azab. Tuan-tuan, azab-azab, bala yang diturunkan oleh Allah SWT pada kaum-kaum terdahulu. Tuan-tuan tengok pada kaum Ad, kaum Samud, tuan-tuan, pada kaum Nabi Nuh AS sendiri tuan-tuan, bagaimana Allah SWT bala mereka, lemaskan mereka dalam banjir besar. Dan itu semua jadi pengajaran kepada kita. Dan akhir sekali ayat-ayat daripada Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kata Allah SWT, wa man azlamu mimman zukira bi ayati. Dan siapakah yang lebih zalim apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah SWT, bi ayati rabbi summa a'rada anha, lalu mereka berpaling daripadanya. Allahu Akbar. Lalu kata Allah SWT, inna minal mujrimina muntaqimun. Puak-puak ni pasti akan diazab oleh Allah SWT. Sebab tu dipanggil mujrimin. Mujrimin ni tuan-tuan makna penjenayah. Sebab dia tahu dah benda tu salah, dia buat juga. Itu dipanggil mujrimin, penjenayah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah tuan-tuan, tak rugi kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak kelebihan yang kita dapat sambil tu Allah SWT ampunkan segala dosa-dosa kita. Tuan-tuan, perang sudah masuk sudah masuk 3 bulan. Tuan-tuan, inilah perang paling lama yang pernah Israel berhadapan dengan Hamas. Tuan-tuan, dengan rakyat Palestin. Mereka tak sangka perang ni akan berlarutan. Walaupun di awal serangan Taufan Al-Aqsa, tuan-tuan, Hamas sudah mengeluarkan kenyataan. Begitu juga disokong oleh jurucakap Kementerian Luar Negara Iran, iaitu Muhammad Nasir Khanani, mengatakan dengan serangan Taufan Al-Aqsa ni tuan, bila dilancarkan ribuan peluru berpandu kepada Israel, menandakan bahawa Hamas sedia berdepan dengan Israel. Bukan waktu tempoh yang dekat, malah setahun Hamas boleh berdepan dengan Israel tuan. Sekarang mereka terima balasan. Tuan-tuan, setakat 3 bulan ni tuan-tuan, perang ni tuan-tuan, laporan daripada Persatuan Kurang Upaya IDF ni, Israel Defense Force, sekarang ni tuan-tuan hampir 20,000 tentera Israel gila tuan-tuan. Gila tuan-tuan. Malam-malam tak boleh tidur tuan-tuan. Minum arak bagi mabuk betul-betul baru boleh tidur. Tuan-tuan, duduk seorang-seorang berpeluh, mata dalam keadaan takut tuan-tuan.
Ada seorang askar tu tidur di barek ramai-ramai, rifle di dada. Bangun-bangun terkejut kan. Bangun-bangun tu terkejut, dia tembak semua orang kawan-kawan dia. Dia dalam ketakutan tuan. Allahu Akbar. Tak takut macam mana tuan, tak kata gila macam mana. Bila balik laporan dia kata, kami berdepan dengan tentera berkuda yang dia orang pakai baju putih, macam mana kami nak lawan tuan. Dia cakap tu, kalau kita dengar, kita faham lah, kita kata ini bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi puak-puak Yahudi nak faham apa? Confirm gila simpan Tanjung Hutan tuan. Dan juga laporan mengatakan sudah 12,000 tuan mereka mendapat kecacatan kekal, dan dalam keadaan porak-poranda tuan. Allah, dalam perang 3 bulan ni Israel ekonominya jatuh. Mereka sudah belanja 50 bilion US dollar untuk berperang tuan, walaupun dibantu oleh Amerika. Dan malah pagi tadi Setan Yahoo, dia sudah mula merancang untuk menutup beberapa kementerian sebab bajet tu boleh disalurkan kepada perang kali ini tuan. Perang berlarutan. Malah idea gila seorang ahli parlimen Israel mula menyatakan kita sudah mula patut menggunakan senjata nuklear. Sampai tahap macam tu tuan, hilang akal. Dia tak tahu nuklear jatuh kat Gaza dengan dia hanyut tuan. Allahu Akbar. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kematian di pihak Gaza, penduduk Islam Gaza tuan, setakat 3 Januari sudah mencecah 22,313 orang tuan. Saya rasa angka tu akan bertambah sebab hari ini saja dalam tempoh 24 jam hari ini tuan-tuan, 169 orang mati dalam serangan yang berlaku. Malah gilanya Israel ni tuan-tuan, mereka gali kubur-kubur, 1,100 kubur mereka gali di timur Gaza. Lalu mereka ambil mayat-mayat dalam tu, hampir 150 mayat mereka ambil, tak tahu apa tuan-tuan. Punya gila buat-buat ni. Allahu Akbar. Malah mereka bertindak semakin rakus tuan-tuan. Baru ni mereka tembak General Saleh Al-Arori, antara pengasas Brigade Azzuddin Al-Qassam di selatan Lubnan sudah mula mengeluarkan amaran. Dia kata Israel sudah mula bertindak di luar batasan, kerana yang serang sebelum ni bukan Lubnan, Hizbullah lain tuan. Hizbullah ni walaupun di Lubnan tapi dia Syiah, kerajaan Lubnan tu sendiri tuan. Alhamdulillah tuan, sebab tu Islam ni tuan, kalau betul-betul bersatu seronok. Saya sebut dah sebelum ni, Israel tu tak ramai, 66.7 juta saja. Sedangkan Islam di keliling Palestin tu hampir 100 juta. Jordan, Syria, Lubnan, tuan-tuan, bawah sikit Mesir, Iraq, bawah lagi sikit Saudi. 100 juta. 100 juta ni kalau tangkap 6.7 juta tuan-tuan. Tuan saya kata pukul, geletik pun mati. Tapi tak jadi macam ni kita nak. Sebab tu kita seronok tengok macam mana penglibatan Yaman dalam perang kali ini. Yaman dia tahan kapal-kapal yang nak pergi ke Laut Merah menuju ke terusan Suez. Jadi kapal-kapal dagang terpaksa lalu di Selat Bab Al-Mandeb. Selat sempit, Yaman belah kanan, belah kiri ni Eritrea, di bawah sikit Djibouti. Jadi yang Yaman yang dominan kontrol. Tuan-tuan, Yaman ni sedang perang dengan Houthi. Tapi bila nak lawan Israel, mereka pause dulu perang, tumpu pada Israel dulu. Allahu Akbar. Jadi setiap kapal-kapal yang ada hubungan dengan Israel mereka tahan. Tuan-tuan, sudah 2 minggu tidak ada satu kargo pun sampai di pelabuhan Israel tuan-tuan. Malah trend ni akan berterusan sampai hingga sebulan lagi. Sebab apa? Kapal-kapal ni tak berani tuan, nak lalu dah Selat Bab Al-Mandeb. Mereka terpaksa turun bawah, lalu Tanjung Harapan, pusing South Africa tu, masuk Eropah, baru pergi ke pelabuhan Israel. Ambil lebih masa sebulan, dan kos meningkat 5 kali ganda. Tuan, tu baru sikit tuan. Lepas tu kita ucap terima kasih pada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila keluar arahan, jangan bagi kapal Zim kapal Zim ni syarikat yang berbekalan di Israel, halang, jangan bagi berlabuh di mana-mana pelabuhan di Malaysia. Halang, tak bagi. Sedangkan kapal Zim ni dah berlabuh tahun 2002 lagi, dah berlabuh dah. Perang Palestin ni bukan baru tuan-tuan, lama dah. Kenapa kerajaan-kerajaan sebelum ni tak tahan, tak bagi mendarat? Baik, saya masuk balik, kan jauh sangat Konah kan, payahlah masuk balik. Natijah dia apa? 4,000 kontena tersadai di Westport. 4,000 kontena tersadai di Westport.
Yang senang. Alhamdulillah, walaupun kita tahu tindakan Malaysia ni dia akan ada implikasi, tapi antara jihad yang kita mampu, negara kita kecil dan kita tak kuat. Libya sudah mula menghalang ruang udara mereka daripada diguna oleh Israel. Begitu juga dengan Oman. Bahrain memutuskan hubungan. Tuan-tuan, kita tak dengar lagi daripada Saudi, tuan, haram tak bunyi. Balik-balik desak, desak tuan-tuan, tu yang dia berani. Allahu Akbar. Kan saya cerita sebelum ni, tuan-tuan, mereka buat mesyuarat OIC, tuan, 57 negara yang Islam. Mesyuarat macam mana cara nak ni perang di Gaza ni, macam mana nak selesai masalah. Akhirnya mereka dapat satu solution. Mereka buat ada yang mencadangkan supaya minyak ditahan, jangan bagi pada Israel supaya dia ikut gencatan senjata yang dibuat oleh PBB. Tuan, siapa bantah? Saudi. Dan akhirnya mereka dapat keputusan apa dia? Kita akan kumpul, tubuhkan satu jawatan kuasa, himpunkan segala bukti-bukti untuk kita dakwa Israel di Mahkamah Jenayah Dunia. Kalau itulah keputusan yang mereka dapat, tak payah tunggu dia orang syarat ni, surah Al-Aziz ni pun boleh keluar. Nah, dengan kekuatan keuangan, dengan kekuatan senjata yang mereka ada, tunggu je keputusan. Mereka lupa pendakwa kepada Mahkamah Jenayah Dunia ni namanya Karim Khan. Sebut Karim Khan ni makna Islam, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila Rusia serang Ukraine, baru 4 hari serangan berlaku, sudah ada fail untuk dakwa Rusia atas jenayah yang mereka lakukan. Tuan-tuan, Palestin ni Israel ranyang 75 tahun, satu fail pun tak ada. Tak ada. Malah bila berlaku gencatan senjata baru ni, tuan-tuan, Karim Khan ni dia pergi melawat tebing barat. Yang kena bom Gaza, dia melawat tebing barat. Akan bangang nama tu. Nah, ni bukan marah, nasihat. Allahu Akbar. Lepas tu, tuan-tuan, sampai bila kematian semakin hari semakin meningkat, tuan-tuan? Sampai bila nak tunggu lagi? Akhirnya, tuan-tuan, yang file petition saman Israel siapa? South Africa. Bukan negara Islam. Bila dah file saman Israel atas jenayah yang mereka lakukan pada Gaza, baru OIC TGG, kami akan menyokong petition tersebut. Alah, gatal mulut aku carut. Sebelum ni kau buat apa? Tuan-tuan, hari ni 100 orang lawyer, mana mewakili kerajaan Chile. Kerajaan Chile tu saman Israel lagi, tuan-tuan. Bukan negara Islam. Negara Islam buat apa, tuan? Tak ada apa, bergaduh gitulah. Kita ni bergaduh siang malam, tuan. Kan Arab cara Arab, Malaysia cara Malaysia, bergaduh tak habis-habis itu ni. Kan yang untung bangsa lain juga untung. Itu je, tuan. Itu kesudahan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan kematian makin hari makin bertambah, tuan. Ni tak masuk lagi 8,000 yang hilang tanpa dikesan. Anak-anak mati sehari 136 orang, tuan-tuan. Anak-anak mati di bom. Masjid 115 masjid sudah hancur, tuan. Mapim buat 10 hancur lah. Allah. 290,000 bangunan hancur lebur. Sekarang ni 1.3 juta penduduk Gaza, tuan-tuan, hilang tempat tinggal. Dalam keadaan musim sejuk yang dah datang, 600,000 sekarang ni dalam keadaan kebuluran, makanan tak masuk. Mereka sekat makanan masuk ke bantuan, masuk ke Gaza, tuan-tuan. Yang sebut baruanya mereka ni, tuan, dia boleh hantar tentera iring kapal-kapal Israel yang nak masuk ke Selat Bab Al-Mandeb. Dalam masa yang sama dia guna veto untuk halang bantuan-bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Tu pun orang Islam tengok lagi, bincang lagi. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Betul, alhamdulillah kami Mapim ni, tuan, kami hantar dah. Baru ni 18 hari bulan tu ni. Kakak sebulan, 18 hari bulan 12 hari tu ni, yang di Pertuan Agong sendiri setuju untuk flag off flight kargo kami, hantar 60 tan barang-barang keperluan dan juga ubat-ubatan. Tuan-tuan, ubat-ubatan habis. Tak ada ubat. Hospital pun, tuan-tuan, kebanyakan hospital sudah tidak beroperasi sebab minyak tak ada. Bila minyak sebelum ni, bila elektrik tak ada, mereka guna generator, guna minyak. Minyak tak ada habis, tuan-tuan. Satu-satunya hospital yang merawat pesakit kanser, hospital Turki, pun sudah tidak beroperasi sebab tak ada generator, tak ada jalan.
Bius pun habis kan. Mereka terpaksa buat operation tanpa bius. Kita cabut gigi kan, cabut gigi dah letak bius pun krem kaki tahan, menahan sakit. Tuan-tuan bayangkan kepala terbelah ni jahit gitu kan. Allah menjerit itu kan jahit yang kena jahit ni. Tapi nak buat macam mana kan? Keadaan memaksa. Muslimat beranak dalam kemah dengan air suam. Allahu Akbar. Ini keadaan sekarang. Rafah ni tuan-tuan, Gaza ni pun dia ada 5 wilayah. Paling utara dipanggil utara Gaza, kemudiannya Bandar Gaza, kemudiannya Del Al-Balah, Khan Yunis, Rafah. 4 ni dah hancur lebur dah. Tinggal satu je lagi, Rafah yang tinggal. Rafah ni pun penduduk di sebelum ni 250,000, sekarang ni sudah mencecah hampir 700,000 duduk di Rafah. Orang utara yang mana selamat turun-turun duduk di Rafah. Tuan-tuan, Rafah ni kalau hancur, habis, hilanglah Gaza daripada peta dunia. Dan Israel sudah 6 hari tuan-tuan buat operasi ketenteraan hentam Rafah ni cukup-cukup. Macam mana tuan? Lepas itulah tuan-tuan, kita ambil bahagian lah. Kita nak tolong semua, kita tak mampu. Kerosakan ni bernilai berbilion US dollar tuan-tuan. Nak tolong semua memang kita tak mampu. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kita ambil bahagian juga lah. Allah SWT buka ruang sebesar-besar untuk kita bantu, ambil bahagian untuk saham akhirat. Manalah tahu usaha kita yang kecil ni Allah SWT akan pandang dan menjadi asbab untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tahu. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak berkongsi rezeki, sebab saya lupa nak sebut tadi tuan, sebelum saya tutup, doakan saya sebab saya sekarang ni sedang tunggu signal daripada Wisma Putra dan juga kerajaan Mesir untuk saya dan Presiden MAPIM Cikgu Azmi pergi ke Rafah untuk kita tengok sini barang-barang bantuan yang kita hantar di pintu Rafah tu macam mana keadaan, dan juga kita nak tengok apa yang berlaku di Rafah. Saya dapat signal, dapat clearance daripada Wisma Putra, saya akan terus fly dengan Cikgu Azmi ke Rafah insya-Allah. Jadi kita nak tengok macam mana tuan-tuan. Dan insya-Allah kalau masa tu saya dapat, insya-Allah saya akan bawa duit tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yang menyumbang, mana saya kumpul sekarang ni, saya akan bawa untuk keperluan mendesak. Sebab tuan-tuan mereka duduk dalam kemah dalam keadaan baju yang tak berapa sesuai, musim sejuk dah sampai, tuan-tuan mereka bakar apa yang ada untuk panaskan badan. Tambahan belak makanan pun tak ada tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi kita bagi bantu yang mana kita mampu. Jadi tuan-tuan kalau rasa nak berkongsi rezeki, tabung ada di luar insya-Allah macam besok. Kalau tak ada cash, QR code pun ada insya-Allah. Tuan-tuan, sambil-sambil itu teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah SWT beri kemenangan tuan-tuan, dan beri kekuatan kepada umat Islam di Gaza. Tuan, mereka berdepan dengan Yahudi Zionis laknatullah alaihim tuan. Dan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dan Nabi SAW, tidak sempurna iman seseorang selagi mana kamu tidak menyayangi saudara kamu seperti mana kamu menyayangi diri kamu sendiri. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf dan ampun saya terkasar bahasa. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, ada jodoh, kita jumpa lagi. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.